Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Sinar Rembulan hari ini akan membentangkan tentang tajuk modernisme. So, apa itu modernisme? Modernisme ialah satu pemikiran dan gerakan yang berjuang untuk menggantikan segala pemikiran tradisional agar sesuai dengan keadaan semasa yang dianggap moden. Modernisme berasal daripada perkataan Inggeris iaitu modernism yang bermaksud modern character or quality of thought, expression or technique iaitu watak moden atau kualiti pemikiran, ungkapan atau teknik. Tokoh-tokoh. Antara tokoh dapat dikaitkan dengan ideologi modernisme di Malaysia adalah Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Beliau terlibat secara langsung dalam memperjuangkan kemerdekaan di Malaysia. Kedua, Tan Sri P. Ramlee. Tan Sri P. Ramlee seorang penulis, pengarah dan penulis lagu yang terkenal. Beliau secara tidak langsung memperkenalkan inovasi ke dalam industri perfilman dan industri hiburan. 3. Dato' Nicol David. Melalui Nicol David Foundation, beliau telah berjaya memperkenalkan program-program yang dapat melatih atlet-atlet baru dalam sukan squash. Usaha beliau telah melahirkan bakat-bakat baru dalam industri sukan. Ciri-ciri modernisme. Secara fakta, modernisme mempunyai aspek yang sangat luas. Saya akan mengutamakan 4 dahulu daripada ciri-ciri tersebut. Ciri yang pertama ialah singularisme. Singularisme ialah suatu perkara menolak peranan agama. Mereka memisahkan hal-hal agama dengan hal-hal duniawi. Seperti mana yang dikatakan oleh Dr. Muhammad Al-Bahi, singularisme mempunyai 2 aspek iaitu sederhana moderan dan juga ekstrem radikal. Ciri yang kedua ialah calculability. Calculability ialah suatu perkara memperhitungkan suatu keadaan secara nyata. Mereka tidak mengira suatu perkara yang spiritual dan juga gaib. Sebagai contoh, mereka mempercayai bahawa kejadian alam diatur sepenuhnya oleh manusia secara mutlak. Ciri yang ketiga ialah relativisme. Relativisme menggambarkan suatu perkara yang bersifat tidak tetap dan juga mutlak. Ia boleh berubah mengikut suasana persekitaran dan juga semasa. Ia menolak ideologi-ideologi lain seperti universalisme, sesuatu persekutuan sejagat, absolutisme, nilai-nilai bersifat tetap, objektivisme, etika dan estetika secara bebas, dan monisme, penilaian secara norma. Ciri yang terakhir ialah dualisme. Dualisme ialah suatu konsep menghubungkan 2 elemen yang berbeza. Sebagai contoh, mereka mempercayai bahawa berfikiran secara sifat mutlak manusia. Namun, mereka juga percaya bahawa kewujudan makhluk tiada nilai apa-apa di dalam alam semesta. Pengaruh falsafah. Pengaruh falsafah pertama ialah Syed Ahmad Khan. Beliau merupakan seorang tokoh kunci dalam sejarah India. Beliau adalah penggerak utama modernisme Islam di abad ke-19. Melalui visinya yang progresif, ia tidak hanya memimpin gerakan pendidikan untuk umat Islam, tetapi juga mendorong sintesis antara tradisi Islam dan ilmu pengetahuan moden. Inisiatifnya membangunkan ajaran Muslim University menjadikan pusat pembelajaran yang memainkan peran penting dalam perkembangan intelektual dan sosial di India. Pengaruh falsafah yang kedua ialah Immanuel Kant. Beliau merupakan filsuf Jerman pada abad ke-18 dan merupakan salah satu pilar pemikiran modernisme yang mendalam. Kontribusinya terhadap epistemologi, etika dan estetika telah bentuk dan dasar pemikiran moden. Kant memimpin pergeseran paradigma dan gagarannya yang terkenal, iaitu kritik der Reinhard Werner, iaitu predikat terhadap akal bumi yang berdefinisi pemahaman tentang pengetahuan dan mengajarkan konsep dunia fenomena dan dunia nomina. Pengaruhnya terhadap pemikiran moden sepanjang abad ke-19 dan seterusnya tidak dapat diabaikan. Beliau menciptakan fondusi untuk pengembangan berbagai institusi ilmu. Yang pengaruh falsafah yang ketiga ialah Paul Theo X yang memiliki nama asli Giovanni di Lorenzo di Medici, adalah paus ke-10 dari Gereja Katolik pada abad ke-16.
Pengaruh modernisme yang signifikan dapat ditemui dalam kepemimpinannya dan kebijakan gerejawi. Leo X selama masa pontifikasinya, ia aktif dalam mendukung seni dan humanisme Renaissance, menciptakan hubungan antara gereja dan kebudayaan kontemporer. Namun kebijakannya yang terkait dengan penjualan indulgensi yang kemudiannya memicu reformasi Protestan, mencerminkan konflik dan tantangan antara tradisi Katolik dan perubahan masyarakat pada masa itu. Paus Leo X dengan dinamika penuh kontradiksi dalam pemerintahannya memberikan kontribusi kepada perkembangan gereja Katolik yang berkaitan dengan perubahan zaman dan pergeseran ke arah pemikiran moden. Seterusnya, pandangan tokoh-tokoh. Ketiga-tiga tokoh yang telah disebutkan sebelum ini iaitu Tunku Abdul Rahman, Tan Sri P. Ramlee dan juga Datuk Nicole David masing-masing mempunyai pandangan mereka tersendiri terhadap modernisme. Tokoh yang pertama, Tunku Abdul Rahman. Sebagai bapa kemerdekaan Malaysia, Tunku Abdul Rahman mempunyai pandangan yang progresif terhadap modernisasi. Pandangan beliau tentang kemerdekaan, pluralisme dan kesatuan masyarakat Malaysia menunjukkan sokongan terhadap kemodenan dan perubahan positif dalam sistem politik dan sosial negara. Seterusnya, Tan Sri P. Ramlee. Walaupun lebih terkenal dalam konteks seni dan hiburan, Tan Sri P. Ramlee secara tidak langsung turut mendorong modernisasi seni hiburan Malaysia dengan inovasinya dalam industri ini. Karyanya yang melintasi batas-batas tradisional mungkin mencerminkan keinginan untuk memodernkan seni secara keseluruhan. Yang terakhir, bagi Datuk Nicole David pula, pandangan beliau tentang atletik dan kecemerlangan dalam sukan seperti squash mungkin mencerminkan dorongan terhadap modernisasi dalam olahraga dan bagaimana olahraga tersebut boleh menjadi sebahagian daripada identiti global Malaysia. Seterusnya adalah bagi kontra dan juga pro. Untuk pro adalah kemajuan ilmu pengetahuan, iaitu pendekatan ilmiah modernisme mendorong kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan, yakni membawa perkembangan dalam berbagai bidang seperti kedoktoran, fizik dan juga biologi. Seterusnya adalah kontra. Apa itu kontra? Okey, contoh kontranya ialah kehilangan tradisi kritik terhadap modernisme seiring mencukupi kekhawatiran bahawa nilai-nilai tradisional dan warisan budaya dapat terlupakan atau diabaikan dalam upaya modernisasi. Assalamualaikum. Isu permasalahan modernisme ini dapat dilihat dengan wujudnya budaya hedonisme yang menjajah umat Islam. Isu modernisme ialah pandangan yang mementingkan keseronokan atau kesenangan diri. Antara budaya hedonisme yang dapat dilihat ialah apabila seseorang taksub dengan artis, kumpulan penyanyi, hiburan yang bukan dari barat tapi lebih tepat lagi daripada Asia Timur. Lebih lagi kepada perempuan maju Islam dan aspek utamanya ialah K-pop. Masalahnya ialah apabila munculnya isu apabila tindakan sebahagian daripada mereka yang meratapi kematian ahli K-pop tersebut di tepi Sungai Kelang, iaitu Kim Jong-hyun. Demikian, Mufti Perak telah mengeluarkan kenyataan bahawa menghadiri upacara penghormatan akhir artis tersebut dengan membawa lilin, belon dan sebagainya ialah haram dan dilarang oleh Islam. Ini disebabkan kerana perbuatan tersebut bercanggah dengan agama Islam yang mencegah kita meratapi seseorang yang telah meninggal. Sekian. Okay, saya akan menerangkan tentang cara penyelesaiannya. Cara penyelesaian yang pertama adalah dengan mengurangkan penggunaan media sosial. Kenapa kita kena kurangkan penggunaan media sosial? Hal ini kerana media sosial merupakan pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat kita kini. Masyarakat juga sangatlah cenderung untuk mengikuti trend-trend terkini. Jika ada trend terkini je, mesti nak ikut. Contohnya, jika trend itu dipengaruhi oleh budaya barat, ini akan menyebabkan ideologi tersebar luas dalam masyarakat kita. Hal ini kerana media sosial merupakan platform yang terbesar dalam teknologi kita. Okey, langkah seterusnya adalah dengan foto memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak. Contohnya, ibu bapa mestilah menjadi
Hal ini kerana anak-anak akan mengikut tingkah laku ibu bapa mereka di rumah kerana mereka sangatlah memandang tinggi terhadap ibu bapa mereka. Sebab kata pepatah, menonton buluh berada dari ujungnya. Kesimpulannya, ibu bapa haruslah mendidik anak-anak untuk mendapat sikap yang itu. Kerajaan juga dapat memberikan peranan penting dalam menyelesaikan perkara ini. Contohnya, jika terdapat aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan budaya atau kita, kerajaan boleh mengambil tindakan dengan serta-merta. Contohnya, jika terdapat aktiviti-aktiviti LGBT atau protes LGBT, kerajaan haruslah mengambil tindakan dengan menangkap atau mengenakan denda kepada mereka. Hal ini kerana perkara itu bertentangan dengan hak kita dan ia menyebarkan ideologi yang ideologi radikalisme yang sangatlah bertentangan dengan budaya dan agama kita.